أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita meneruskan pengajian kita. Moga-moga dengan pertemuan ini kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan perbahasan kitab Safinatun Najah fi ilmil fiqh itu di muka surat, masih lagi pada muka surat dulu. Tak sama yang Umi sama. Yang Umi muka surat 1, yang Jawi muka surat 2. Ambil arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bermula segala rukun iman ialah 6 perkara. Yang pertama, bahawa engkau percaya pada Allah Subhanahu wa taala ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, yang kedua percaya pada sekalian para malaikat. Sekalian para malaikat ni banyak, wajib kita percaya. Malaikat ni tak mampu kita nak hitung, cuma kita boleh serah pada Allah Subhanahu wa taala dari segi sudut ramai. Yang wajib kita ketahui, kalau dalam kitab-kitab dulu dia sebut 10 orang, 10 malaikat. Kalau dalam kitab baru pada hari ini dia sebut 8. Wajib kita tahu dari segi sudut nama dan tugasan-tugasannya. Kalau dulu 10 kan, lebih kurang lah tu. Tapi yang 8 tu masuk sekali yang 10. Dengar, saya bagi tahu. Antara yang wajib diketahui, yang pertama sekali malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam ni seperti mana kita maklumlah, anak-anak kita hak mengaji sekolah pasti, sekolah kafar, tahu ni benda-benda ni. Malaikat 10 dia panggil, hak wajib diketahui. Jibril ni ialah penghulu bagi sekalian para malaikat. Malaikat ni ramai, tetapi wajib ketahui 10 ataupun disebut sini 8. Dan Jibril ni merupakan penghulu bagi sekalian para malaikat. Tugas Jibril iaitu menyampaikan wahyu pada para rasul dan nabi. Sampaikan wahyu kepada para rasul dan para nabi. Inilah tugas yang paling besar dalam banyak-banyak tugas para malaikat, iaitu tugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya ialah membahagikan rezeki ataupun kerja menurunkan hujan. Dalam kitab-kitab dulu dia sebut menurunkan hujan kan. Dalam kitab-kitab baru muasarah zaman kita pada hari ini dia sebut malaikat yang menurunkan rezeki. Di sebalik hujan tu bawa rezeki dah. Rezeki. Hujan itu menumbuhkan tanam-tanaman. Tanah jadi subur bila mana kita bertanam. Bila mana kita bercuti.
Yang kedua malaikat Mikail, iaitu malaikat yang tugasannya sebagai penurun rezeki ataupun menurunkan hujan. Turun rezeki ni kepada seluruh makhluk, bukan manusia saja. Jangan kita fikir mentang-mentang kita ni Islam beriman, maka malaikat yang bawa rezeki ni hanya pada kita. Tak. Dia turunkan rezeki ni kepada seluruh makhluk, sama ada manusia, haiwan, jin, syaitan dan lain-lain. Seluruh makhluk yang bernama makhluk, semuanya tugas menurunkan rezeki tadi dibawa oleh siapa? Oleh Mikail alaihissalam. Itu wajib kita beriman. Jangan kita fikir dengan sebab kita ni Muslim mukmin, maka malaikat Mikail ni hanya turunkan rezeki kepada kita saja. Tak, kepada seluruh muslimin muslimat, baik yang muslim ataupun non muslim, baik manusia ataupun haiwan ataupun jin, mana saja makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka punca rezekinya melalui Mikail alaihissalam. Seterusnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ni dipanggil juga malaikat maut. Malaikat maut orang panggil juga. Tugasnya ialah mengambil nyawa sekalian makhluk, bukan manusia saja. Malaikat Israfil ni Israfil lah. Malaikat Israel. Malaikat Israel tadi. Malaikat Israel ni ialah mengambil nyawa sekalian makhluk. Mengambil nyawa sekalian makhluk, baik manusia, jin, haiwan dan apa saja jenis makhluk, maka nyawanya yang akan diambil oleh Israfil alaihissalam. Israel alaihissalam. Israfil ni Israel lah. Juga dipanggil sebagai Malikil Maut, malaikat maut. Walaupun baru ni kita sembelih lembu kan. Pada zahirnya pisau kita potong halkum dan urat marih lembu tu mati. Jangan kita fikir kita yang cabut nyawa, salah tu. Boleh menyebabkan syirik pada Allah Taala. Jangan kita fikir kalau bukan kerana pisau ni memang lembu ni tak akan mati. Mengucap dua kalimah syahadah balik. Pisau tu sebab dan musabab semata-mata. Yang tajam tu bukan pisau sebenarnya. Yang bagi tajam tu, yang bagi putus tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pisau tu semata-mata sebab dia, sebab musabab semata-mata. Yang bagi mati tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fikir daripada sudut zahirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam sembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Pisau tak lut. Pisau tu tak boleh masuk. Nabi Ibrahim sembelihlah ketika tu. Salah satu daripada mukjizat kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pisau tu dah ditarik dah, tapi pisau tu tak lut ketika tu. Lalu digantikan dengan sembelihan yang besar datangnya daripada syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu kibas daripada syurga Allah taala. Siapa yang ambil kibas daripada syurga tu? Jibril alaihissalam juga. Wahyu Allah Taala perintah supaya ambil kibas daripada syurga tu, pergi ambil kibas tu buat turun ke bumi tu. Lalu dijadikan sebagai bahan ganti kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sepatutnya Nabi Ismail, tetapi digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas yang besar. Ambil kat mana tu? Ambil kat syurga. Siapa tu kan ambil? Jibril alaihissalam. Tukang pergi pilih mana satu nak pilih, ramai tu. Cerita dia panjang lebar, ada sebut dalam kitab-kitab yang dulu-dulu. Sejak zaman sekarang ni orang malah nak baca benda-benda gitu. Seterusnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ni tugasnya ialah meniup sangkakala. Jika tiba masa hari kiamat nanti, tanda hari kiamat, tiup sangkakala yang pertama. Siapa tu kan tiup? Malaikat Israfil. Dia tiup sangkakala yang pertama, maka matilah seluruh benda-benda hidup, termasuk manusia, termasuk jin, semua benda-benda hidup akan mati. Tiup kali kedua, hidup balik semua. Ada juga pendapat mengatakan tiup ni 3 kali. Tiup 3 kali. Tapi ala kuliah boleh juga nak 3 pun boleh.
pegang dua, tapi anak sendiri lebih kepada dua. Tiup kali pertama tu musnah, semua sekali. Apa ni, mati sekalian benda-benda hidup, dan musnah semua sekali. Segala benda-benda yang ada atas muka bumi ni musnah semua sekali. Bukit buka hak tegak hari ni, ditiup sangkakala yang pertama tu semua jadi roboh. Semua jadi padang jarak, padang terkukur semua sekali. Sebab tu ada orang tanya, ada sahabat tanya, di manakah padang mahsyar itu? Mahsyar itu ni, tempat sedang kita duduk ni mahsyar. Bila masa jadi mahsyar? Selepas bila mana ditiup sangkakala, maka jadi padang jarak, padang terkukur, licin semua ni. Lepas tu tiup kali kedua, semua benda-benda hidup tu mati. Benda-benda yang mati tu, manusia hidup balik. Duduk di mana? Duduk pada mahsyar. Luah mana? Luah ada pada hari ni tak tahu penghujung ke mana. Tak tahu penghujungnya di mana. Sila. Dikatakanlah kita belajar dulu pada Arafah tu dia kata punca pada mahsyar. Ya, betul. Betul. Ada juga apa mengatakan macam tu. Antara puncanya memang bila mana kita berada di padang mahsyar, di padang Arafah, tu gambaran kita berada di padang mahsyar sebenarnya. Susah senangnya tu gambaran awak sebenarnya. Susah di padang mahsyar. Siapa pernah pergi haji di kalangan kita? Pergi umrah tak kira pasal dia tidak ada wukuf di Arafah. Tapi sekarang senang dah tak? Cuma sekarang ni memang senang sikit. Zaman anak pergi haji, zaman macam lama ni, baru 2-3 tahun. Pergi haji tu boleh katakan kita ni orang muda lah sebagai pekerja tabung haji. Pergi terlibat dengan makcik-makcik ni, kita tengok memang macam-macam Allah Ta'ala dedahkan di sana sebenarnya. Kedudukan sebenar kita di sini, itulah kita di sana sebenarnya. Kalau kita di sini macam tu lah di sana, tak boleh sembunyi sebenarnya. Tak boleh sembunyi, buatlah nak tompil macam mana sekalipun, maka itulah kedudukan kita di sana. Di mana? Di padang Arafah. Dia akan berlakukan sendiri. Bila mana kita tanya lepas pada berlaku, dia kata, "Ya betul saya buat macam ni." Kadang-kadang dia pun tak tahu. Ada setengah orang dia jadi kaki rokok. Dia isap rokok kerja ni. Masa yang paling mustajab doa tu masa kita bertumpah Arafah, orang tengah khusyuk, orang tengah berdoa, orang tengah beramal masa tu. Dia tengah buat apa tu? Tengah isap rokok. Tengah bercakap. Tengah buat macam-macam. Dia tengah berdebat masa tu. Pasal apa? Pasal zaman dia duduk kat rumah dulu, ada buat benda macam tu. Ada orang makan je kerja dia. Makan, orang bertumpah Arafah pun makan, lepas asal waktu mustajab tu pun makan je kerja dia. Kita pun tak tahu nak cerita macam mana semua. Ada orang dengan sebab dia ni selalu bergaduh kat rumah. Pergi-pergi sana dia bergaduh dengan siapa? Dia bergaduh suami isteri kat sana. Bergaduh suami isteri. Pening kepala kita nak bagi tahu macam mana. Tak. Anak zaman nak pergi sebagai pekerja tabung haji, nak handle benda ni cukup susah. Pasal apa? Kita penasihat yang muda. Antara yang termuda masa tu anak. Nak cerita pada orang tua-tua ni, pekat ayah kita, pekat nenek kita, nak cerita balik, nak rosuk balik, nak redakan balik keadaan tersebut, punya susah sebenarnya. Tu gambaran padang Arafah ni sebagai padang mahsyar sebenarnya. Duduk besar mana? Kecil je berpokok. Dulu ada pokok, sebelum ni tak ada pokok dulu. Sekarang ni tanah pokok. Pokok senang hari ni, pokok tu dah rendang elok je. Nasib kita maknanya kemah yang kita duduk ketika tu memang kiranya berdasarkan kita sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Ada orang tempat yang dia pilih ketika tu siap dengan duri macam-macam ada. Memang bahagian kita masing-masing. Dengan macam-macam ada. Luahnya setiap seorang tu lebih kurang sebesar sejadah. Sebesar sejadah nak duduk. Tu bahagian masing-masing. Ada orang walaupun besar sejadah ni, tapi dia rasa cukup selesa untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Ada orang bila mana kita bagi sebesar sejadah dan kemah yang begitu kecil, dia daripada awal sampai akhir, kerja dia buat apa tu? Merungut. Kerja merungut je daripada awal sampai akhir. Ada juga macam tu. Tapi bagi orang yang betul-betul ikhlas, sampai ke sana, dia tengok bumi Arafah,
Dia ambil peluang. Walaupun belum masuk masa waktu mustajab doa, dia dah mula daripada awal. Dengar baca Quran, dengar berzikir, dengar macam-macam jenis amal ibadah pada Allah Ta'ala. Pasal dia nampak satu gambaran seolah-olah ia sedang berada di mana? Di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dia nampak gambaran padang mahsyar nanti, kita duduk seolah-olah kaki di atas kaki. Nak jalan macam mana? Kaki atas kaki. Kaki di atas kaki. Kaki kita, ada kaki orang atas kaki kita, dan kaki berterusan. Macam mana kedudukan pada mahsyar nanti? Kita tengok malaikat Israfil, tukang tiup sangkakala. Yang kelima, malaikat Raqib dan Atid. Ataupun dalam kitab-kitab dulu dia tersebut Raqib, Atid dia sebut satu Raqib. Lepas tu yang dalam kitab setengah-setengah kitab 8 je, pasal dia gabung antara Raqib dan Atid. Okey Okey. Raqib dan Atid. Raqib ni kerja benda mencatat amalan manusia yang baik-baik. Hak baik dicatat oleh malaikat Raqib. Hak baik hak kita buat, kita baca Quran, kita berjemaah, kita dalam majlis ilmu, malaikat Raqib catat. Manakala kerja-kerja jahat kita, walaupun sebesar zarah, dia tetap dicatat oleh Atid. Duduk dia sebelah kiri kita. Raqib ni di sebelah kanan, Atid di sebelah kiri kita. Tukang catat kejahatan kita walaupun sebesar zarah, dia akan catat, tidak akan terlepas daripada kita semua. Kebaikan pun sama juga. Kebaikan sama juga. Sebesar zarah kebaikan kita, dia tetap akan catat. Sekalipun permulaan kebaikan itu hanya dalam bentuk ni, niat baru. Dah tulis dah. Niat nak buat baik. Sebab tu dalam hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawiyah cerita pasal niat kan. Dalam huraian niat tu ada satu perbahasan, niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang-orang beriman itu lebih baik daripada dia beramal. Niat macam mana ni? Niat yang setuluh ikhlas. Niat yang bulat di hati untuk nak melakukan tetapi tak kesampaian, maka dia ditulis sebagai orang yang beramal. Sebab tu kita kena niat, betulkan niat sebenarnya. Betulkan niat. Bila mana kita buat satu-satu gerak kerja, niat tu kena betul. Dan kena sentiasa tajdidkan niat sebenarnya. Tajdidkan niat. Supaya takut-takut apa yang kita nak buat tu tak kesampaian, dalam keadaan niat kita betul, amalan tadi tetap ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak macam tu. Dan setiap kebaikan kita ni, satu kebaikan malaikat akan tulis dengan ganjaran 10. Ni kelebihan kita sebagai umat akhir zaman. Satu kebaikan yang kita buat, 10 dapat. Hebat. 10 dapat. Setiap keburukan, sekali kita buat keburukan, satu je. Tengok hebatnya kita umat akhir zaman ni. Kebaikan sekali kita buat, 10 dapat. Kejahatan sekali kita buat, boleh 1. Dalam bab niat nak buat baik, Allah Ta'ala tulis pahala dah. Niat nak buat jahat tulis dah. Tak tulis lagi. Dah buat dah. Tak terus tulis juga. Bertangguh-tangguh dulu. Bagi dulu masa untuk taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi beberapa ketika dulu. Ana lupa beberapa ketika dulu. Siapa ada ingat? Beberapa ketika itu selepas dah. Tunggu tak ada buat U-turn balik. Tak bertaubat pada Allah Ta'ala. Baru tulis ketika itu. Dah buat dah, tak taubat. Tulis, baru tulis. Tapi kalau dah buat, tiba-tiba dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak jadi nak tulis, padam balik. Itu dia. Tapi kalau dah buat dah, lama dah tulis dah. Boleh padam dah. Boleh padam balik. Dengan cara macam mana? At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang-orang yang bertaubat daripada dosa-dosa yang telah lepas, seolah-olah dia tidak ada dosa. Dengan cara, dia padam dengan cara macam mana? Dengan taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hilang balik apa ni tulisan di buku catatan Atid yang tulis kejahatan kita, hilang dia padam balik. Balik di akhirat benda tu tak ada. Benda tu dah dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kelebihan taubat.
Okey, seterusnya yang keenam, yang keenam, munkar dan nakir. Ataupun dalam setengah kitab dia asing hak kata 10 tu, munkar lain, nakir lain. Tu yang jadi 10 tu. Okey, malaikat munkar dan nakir. Kedua-dua malaikat ini bertugas menyeksa dan mengemukakan soalan kepada orang yang telah meninggal dunia di dalam kubur. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dirinya daripada kedua-dua malaikat ini walaupun di mana pun mereka mati. Tak kira lah di mana mereka mati, dia tetap tidak akan lepas daripada malaikat munkar dan nakir. Munkar ni dia bawa berita gembira pada kita. Dalam kubur nanti kebaikan-kebaikan yang dihidangkan kepada kita, luahnya kubur kita, mata memandang, seluah mata memandang, bau kasturi, semua tu kerja malaikat munkar. Nakirnya bawa ular, bawa kala jengking dan tanya soalan-soalan yang tertentu. Bila mana tak boleh jawab, maka di bukunya orang yang tak dapat jawab itu oleh malaikat nakir. Pukul. Sekali pukul pergi mana? Masuk 70 hasta kat dalam. 70 hasta. Sekali dia ketuk je dengan tongkat tu, masuk 70 hasta kat dalam. Lepas tu adakah masuk senyap dia? Tak. Bila dah pukul, dicungkir balik. Tanya balik tak boleh jawab, dia ketuk balik. Sampai bila ni? Sampai ke hari kiamat. Sampailah ke hari kiamat. Azab-azab yang ada dalam kubur ni, tu permulaan azab bagi ahli neraka. Permulaan pintu azab bagi ahli neraka. Sebab tu bila mana dihantar jenazah ke perkuburan, sabit perkara di dalam hadis Nabi SAW, malaikat tukang jaga kubur ni, kalau orang tu orang baik-baik, dia ni ahli masjid, dia ni ahli ibadah, orang yang betul-betul beriman, bertakwa pada Allah, bila mana kita usul jenazah ke perkuburan, bila mana kita berhenti jenazah, kita angkat dia pun melambai-lambai ketika tu. Siapa tu melambai-lambai? Malaikat tukang jaga kubur ketika tu. Dia lambai-lambai. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kamulah, selamat datang bagi kamu, kerana kamulah orang yang paling aku suka semasa kamu sedang hidup di atas muka bumi ni. Seronok. Orang layak kita macam kita pergi rumah orang, tuan rumah seronok, dengar hidangan-hidangan yang hebat. Pasal apa? Pasal dia suka kita pergi kat rumah dia. Bila mana masuk dalam tu macam mana jadi? Bila mana masuk dalam tu, maka tengok kanan, tengok kiri, belakang, depan, seluah mata memandang. Dan dihidangkan dengan semerbak bau kasturi. Ada riwayat mengatakan jendela syurga mula dibuka ketika itu, sehingga bau kasturi. Bau kasturi ketika itu, semerbak bau kasturi. Manakala bagi orang yang ingkar, orang yang asi, semasa hidup atas dunia, bila mana kita bawa ke tanah perkuburan, malaikat tukang jaga kubur kata macam mana? Tidak ada selamat datang bagi kamu, kerana kamu orang yang paling aku benci semasa kamu hidup atas muka bumi. Dia kata macam tu. Bila mana masuk kat dalam, tengok kiri, tengok kanan, belakang, depan, makin sempit, makin sempit. Bila mana benda ni berlaku selepas orang yang pergi hantar jenazah ke perkuburan tu tinggal lebih daripada 3 langkah pergi balik ke rumah masing-masing, maka urusan kubur mula beroperasi ketika itu. Dia buat macam mana? Nabi cerita hadis ni dalam keadaan Nabi tunjuk macam ni. Dalam hadis Nabi silang tangan macam ni pada para sahabat. Kubur akan himpit ketika itu, akan berselisih lah tulang-tulang rusuk ketika itu. Macam ni Nabi tunjuk pada para sahabat. Anda belajar hadis ni dengan tuan guru Syekh Nuruddin Al-Banjar masa talaki dengan dia di Mesir. Macam ni, selisih tulang rusuk ketika itu. Dan dilepaskan ular-ular berbisa yang diberi nama Syuja'ul Aqra. Ini orang bagi orang yang macam tu, Syuja'ul Aqra. Panjang dia sebulan perjalanan. Bukan perjalanan kereta ni, perjalanan jalan kaki. Maka masa sebulan. Besar dia sebesar leher unta. Bisa dia macam mana? Bunyi suara dia pun, kalau dia jenguk, bunyi suara atas muka bumi ni seolah-olah bunyi guruh di langit, atau bunyi suara ular. Dan kalau dia
keluarkan visa, mati semua-semua benda hidup atas muka bumi sampailah akhir umur dunia, tak akan hidup balik. Macam mana agak? Sekali dia ngak macam tu, sakitnya sakitnya akan terasa tu sekali baru. Tapi kalau dia buat berkali-kali, macam mana? Sampailah hari kiamat tak akan hilang sebenarnya. Azab sengsara tu dalam bab ulah. Ada lagi kala jengking, macam-macam dia ada lah. Tu di alam kubur, di bawah urusan malaikat munkar dan nakir. Seterusnya yang ketujuh, malaikat Malik, ataupun tengah-tengah kitab dipanggil Malik Zabaniah. Tukang jaga apa ni? Tukang jaga neraka. Ada riwayat mengatakan Malik ni dia tak pernah senyum. Tak ada masa nak senyum. Pasal apa? Pasal dia jaga tempat yang paling azab. Kemuncak azab bagi orang yang asi, orang yang kufur pada Allah Ta'ala, maka mereka akan dihumbang ke dalam neraka. Maka tukang jaga neraka pun kena cari orang hebat juga. Dari segi sudut badan tubuhnya, dari segi sudut rupa parahnya, memang tak pernah senyum. Maknanya kalau kita tengok sekali, memang tak nak tengok dah. Rupa parah dia. Rupa begitu bengis. Itulah dia Malik. Seterusnya yang ke-8, Malaikat Ridwan. Ni bunyi pun lembut. Pasal apa? Pasal dia jaga tempat yang hebat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas Ridwan ni, Malaikat Ridwan ni, dia tugas dia jaga syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang penuh dengan kenikmatan di dalam syurga itu. Itu hak ni wajib kita tahu. Wajib kita ketahui. 10 malaikat ni, ataupun boleh katakan 8 boleh juga, wajib kita tahu. Kalau tak tahu, balik buka buku anak kita mengaji sekolah pasti. Ada mengaji ni, yang main-main anak kita tahu semua benda ni. Mengaji sekolah pasti, sekolah kapal memang dalam kepala dia ni benda-benda macam ni. Anak tahu sebab kita mengajar pasti tak mengajar lah, kafar dulu. Mau benda-benda gini lah kita mengajar. Kadang-kadang kita pun ingat-ingat lupa, tapi lepas mengajar jadi ingat. Tu malaikat. Okey. Wajib kita beriman kepada sekalian para malaikat. Berapa ramai malaikat tadi anda bagi tahu? Tidak terkira ramai dia, dan wajib diketahui berapa orang? 10 orang yang disebutkan tadi. Okey, seterusnya wa kutubihi. Dan yang ketiga daripada rukun iman, percaya pada sekalian kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya, beriman kepada semua kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab ni banyak. Kan jangan kita percaya pada Quran saja. Hak wajib kita beriman kepada semua jenis kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia? Yang pertama sekali Quran lah, hak kita beramal. Quran memang tak boleh nafi dah. Quran. Ya Allah. Ini sekali. Tak lagu. Yang ketiga daripada rukun iman, iaitu beriman kepada kitab. Semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlah kitab-kitab suci yang telah diturunkan ialah sebanyak 114 buah kitab. Semua sekali tu. Semua sekali. Dan 100 buah suhuf, iaitu lembaran-lembaran, dan 4 buah kitab suci. Mana tu 104 buah tu. 100 suhuf, lembaran-lembaran, tak sampai nak panggil nama kitab tu, dia panggil helaian-helaian, dia panggil suhuf. 104 semua sekali, termasuk suhuf. Bukan 114, 104. 104.
104. 104. Maknanya 100 suhuf 4 kitab. 100 suhuf 4 kitab. Antara kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, yang pertama sekali kitab Taurat. Kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kitab Taurat. Seterusnya kitab Zabur. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Antara dalilnya wa ataina Daud zabura. Kami iaitu Allah telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Seterusnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Seterusnya yang terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Al-Quran ni sebagai satu kesimpulan untuk semua kitab-kitab terdahulu, termasuk suhuf, termasuk Taurat, Zabur, Injil. Sebagai satu kesimpulan, semuanya dibukukan di dalam Al-Quran. Bila mana turun Al-Quran, maka ternasakh semua sekali kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil serta suhuf-suhuf seterusnya dinasahkan semua sekali. Dan wajib beramal bila mana turunkan Quran, wajib beramal dengan Al-Quran. Wajib beramal dengan Quran daripada dulu sampailah ke hari ini. Walaupun berbezanya daripada zaman Nabi dulu, lebih kurang 1400 tahun yang terdahulu dah. Tapi Al-Quran ni seperti mana anda sebut sebelum ini sebagai kitab Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim ini maksud bila mana kita baca zaman dahulu sesuai, bila mana kita baca zaman sekarang ni sesuai. Kita hidup 1000 tahun lagi pun sesuai tak? Sesuai. Itu dia panggil Jawami'ul Kalim. Sesuai setiap masa, setiap tempat dan setiap keadaan yang kita hadapi, dia tetap sesuai dalam keadaan tersebut. Jawami'ul Kalim. Begitu juga dengan hadis, sama juga. Hadis juga antara termasuk dalam bab Jawami'ul Kalim. Nabi dah tak ada. Hadis ni diguna daripada zaman Nabi dulu sebagai rujukan. Zaman kita pada hari ini, kita mati anak cucu kita akan datang, tetap guna pakai hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan seumpamanya. Tetap digunakan sebagai rujukan yang ditinggalkan oleh Nabi. Hak Nabi bagi tahu kata macam mana? Nabi kata, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Iaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan yang kedua berpegang teguh dengan As-Sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk kedua-dua ni tak dapat dinafikan. Seterusnya wa rusulihi. Sila. Suhuf ni tak? Suhuf ni ada apa suhuf-suhuf yang masih lagi wujud dalam sekarang? Wallahu a'lam, anak tak berani nak tapi cuma kalau kitab lain ada lagi hak masih wujud kitab Zabur, Injil ada lagi. Tapi dah tukar, dia terjemah dalam bahasa. Tapi dah banyaknya pada hari ni dah ditakut tambah. Dah ditakut tambah, ni tambah sikit lalas sekali. Bercelaru hari ni sebenarnya. Tapi hak asalnya sebagai kitab suci juga sebenarnya. Walaupun kita punya kitab Taurat, Zabur, ni tak boleh ni. Memang hak tak boleh tu pasal apa? Pasal ada penambahan. Pasal dah ada takut tambah. Macam mana? Ni hak sekarang ni punya. Dah terjemah, bila mana terjemah dia ada takut tambah. Bila mana takut tambah tu yang jadi rosak sebenarnya. Baik, bukan Injil. Dia panggil pula tak panggil Injil dah. Panggil lain dah. Dengan nama Bible dah. Pada hari itu yang jadi rosak kita hari ini. Dan sama telah lah bila mana turun Al-Quran menasahkan semua kitab-kitab terdahulu. Nasah ni dengan maksud walaupun ada tak boleh diguna pakai.
Walaupun ada pada tulisan, tapi tak boleh pakai lah sebagai sumber hukum ketika itu. Ada kita simpan dalam almari. Ada juga masalah belajar di Mesir, ada juga kita-kita ni. Hak asli, memang asli. Tapi kita pun tak nak beli benda-benda macam ni. Dengan sebab kita tahu dah, takut-takut ada orang silap faham kedudukan sebenar, perkara sebenar. Quran pun tak habis nak baca ni. Quran pun tak apa. Quran pun letak bukan nak baca hak ni, nak hafal yang apa kerja kita. Quran tidak kalah sahal semua. Kita baca Quran. Ahli kitab ni pernah tanya apa ni pensyarahan masa belajar ni. Dia kata masih ada. Cuma level kita ni belum tentu nak kenal pasti. Sebab sembelihan ahli kitab boleh makan tak? Boleh. Sembelihan ahli kitab boleh dimakan. Maksud ahli kitab ni, dia berpegang kepada kitab-kitab terdahulu ni, sama ada Taurat, Injil, Zabur. Dia pegang betul-betul lagi sampai ke zaman kita pada hari ni. Walaupun ianya dah dinasahkan, tapi dia tetap berpegang. Tetap berpegang. Maka dia panggil ahli kitab. Dan nikah kahwin kita dengan ahli kitab sah? Sah. Lelaki Ustaz. Untuk lelaki. Tapi bukan Ustaz yang tu. Dia jaga afiat. Ahli kitab ni yang asal Ustaz, bukan yang macam Cina masuk Islam. Betul. Yang asal lah. Yang asli. Maknanya yang daripada Cina pusing sana pusing dia tukar ganti dia tak boleh. Tapi pada anak lah, bab sembelihan apa semua sekali, kalau orang dakwa dia ahli kitab semua sekali, tak payahlah. Bab kita pun tak ada sebab sebenarnya. Kalau di Muslim Muslim boleh Kalau kata resap di dalam freezer dan sembelihan orang Yahudi. Ya. Boleh makan. Yang asal tadi lah. Yang asal tadi. Kalau betul-betul situ. dia claim lah sembelihan ni dia pack ayam tu masih kosher. Kosher tu Ahli kitab punya. ahli kitab claim dia lah, dakwa dia lah. Kalau betul-betul apa ni kita yakini perkara tersebut dan ada badan-badan tertentu mengesahkan macam kita yakin, silakan. Tapi kalau anak sendiri tak nak sebenarnya. Sebab berlaku bila kita pergi ke luar negara, negara yang Bila besar. di sana dia kita nak makan ayam ni, kita cari yang dalam kosher. Kosher kalau kita sembelihan buat Ahli kitab lah. Yang Yahudi lah. Yang Yahudi yang kata pegang kita Allah Alam lah. Sebab dari segi sudut keyakinan kita, dia masih berpegang teguh dengan asal kitab tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam sebenarnya. Cuma kalau kita tengok dalam bab sembelihan tu, disebut sembelihan ahli kitab ni sah, boleh dimakan, tak ada masalah. Kahwin yang ahli kitab pun boleh, tak ada masalah. Cuma sejauh mana kita nak kenal pasti tu, ilmu kita lah, level kita ni wallahu a'lam, kena mengaji banyak lagi. Subuh ni dia turun pada Nabi, maknanya ada Nabi ni ataupun seorang je Nabi. Maknanya kalau kata Nabi Ibrahim kita suruh, dan Nabi lain ada juga Ada daripada Adam alaihissalam sampailah apa ni Nabi akhir zaman, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun suruh. Cuma hak dapat kitab yang disebut nama kitabnya hanya 4 orang Nabi ni. Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. turun dia tu bergantung pada apa yang berlaku keadaan masa Ya. tu, baru dia datang begitu ke ataupun dia datang dulu baru disebarkan dia. Dia turun berdasarkan wahyu macam ni kok. Dia turun berdasarkan wahyu juga melalui perantaraan Jibril juga. Cuma level dia ni kalau kita buku-bukukan, dia hanya helaian beberapa helaian. Tak sampai satu tahap nak jadikan panggil kitab. Macam kita ni, apa ni, setengah-setengah kitab dia tak panggil kitab dengan sebab nipis. Dia panggil apa? Risalah. Ni. Contohnya tebal ni macam kitab kita ni. Kalau kita mengaji label kitab sebenarnya, dia tak panggil kitab ni. Dia panggil apa ni? Risalah. Kalau kitab ni, kalau kita bawa nampak gah, nampak macam betul-betul kitab, macam tebal. Helaian dia tu memang dah tebal. Panggil Kalau kitab. ada satu terjemahan pula kitab ni membezakan kitab dan buku. Kitab ni kata walaupun nipis tapi dalam tu ada ayat-ayat Allah, ada hadis, dinamakan kitab. Tapi kalau tebal tapi tak ada menerangkan pasal ayat Allah ke hadis, itu buku. Ya, buku ni kitab dengan buku, kitab tu bahasa Arab, buku tu bahasa apa? Buku tu bahasa Melayu. Cuma gitu lah. Cuma
Kalau dari segi sudut perbezaan risalah dengan kitab tu tadi lah. Kitab tu bahasa Arab, buku tu bahasa Melayu. Cuma nak balik bahasa begitulah kita. Cuma boleh nak pegang dari segi sudut pandangan ahli bahasa, boleh, tak ada masalah. Cuma dari segi sudut perbezaan hak dipanggilkan kitab ni, bila mana banyak helaian panggil kitab. Kalau hanya beberapa helaian, kalau nisbah kepada kitab-kitab Allah, kalau hanya beberapa helaian dipanggil suhuf. Kalau tulisan-tulisan manusia biasa, kalau tebal dipanggil kitab, kalau nipis dipanggil risalah. Kata tu. Okey, seterusnya. Wa rusulihi, dan yang keempat, percaya kepada sekalian rasul. Jangan percaya pada nabi kita saja, sekalian rasul. Banyak tu. Berapa ramai? Ramailah. Cuma hak wajib kita tahu, hak wajib kita boleh kira dalam kehidupan kita ni ada berapa orang dah? Ada 25 orang dah. 25 orang rasul. Dalam bab beriman pada Rasul ni, dia ada sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang harus, sifat-sifat mustahil. Ini pun antara benda-benda penting kok. Sifat wajib bagi Rasul ni seperti anak-anak kita mengaji di sekolah pasti ni. Sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Ada 4 sifat. Walaupun sifat ni sifat wajib bagi Rasul, kita kena cuba, walaupun kita ni bukan Nabi, bukan Rasul, kena cuba juga ke arah mendalami dan menghayati sifat-sifat tersebut. Sifat apa yang pertama? Sifat siddiq. Benar. Sifat benar. Benar dengan maksud bila mana benda ni duduk pada Nabi, duduk pada Rasul, benar pada perbuatan, benar pada percakapan, benar pada percakapan, perbuatan dan akhlak. Semua tu benar. Maksud benar ni, segala bentuk perkara tersebut terkawal melalui syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya segala bentuk perkara tersebut berlaku di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila mana kita tengok dalam satu-satu amal ibadah itu, bila mana ianya dibuat oleh Nabi, kita tak tahu apa hikmah di sebalik itu. Kita tak tahu hikmah di sebalik. Pasal apa Nabi buat macam ni? Pasal apa Nabi buat macam ni? Kita pun tak tahu kan. Ulama ada bagi tahu, memadai kita sebagai orang awam biasa ni, kita taklid apa yang Nabi buat itu sudah memadai. Kenapa? Kerana Nabi itu insan terbaik dah dalam bab mengerjakan amal ibadah, dan jalan yang Nabi lalu tu dah confirm dah, jalan akan membawa kepada kita kepada kebenaran. Jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kita tidak mengetahui hikmah di sebalik apa yang kita beramal ketika itu. Tapi kalau tahu, lagi baiklah, lagi baguslah. Yang pertama sifat siddiq, yang kedua sifat amanah. Amanah ni dipercayai. Amanah. Dan Nabi SAW sendiri orang yang paling amanah, dan digelar sebagai apa? Al-Amin. Amin. Orang yang paling amanah. Orang yang paling amanah. Sehingga masyarakat Quraisy di zaman jahiliah dulu nak simpan barang, nak tahu kepercayaan semua bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas Nabi terima Islam, dapat wahyu, dapat pelantikan sebagai Nabi dan Rasul, umur Nabi 40, tak ada dah, Al-Amin itu tak ada, hilang dengan sendiri dah ketika itu. Pada lidah masyarakat ketika itu hilang. Pasal apa? Dengan sebab Islam. Itu cabaran bagi Nabi dan cabaran bagi kita juga sebenarnya. Seterusnya yang ketiga, tabligh. Tabligh ni menyampaikan, bukan jemaah tabligh. Hak jemaah tabligh itu betul juga. Tu ambil daripada mana? Ambil daripada sifat Nabi ni. Sifat tabligh menyampaikan. Hak Nabi bagi tahu, balighu anni
walau ayat. Sampaikan. Hak kita tahu sikit ke banyak ke, sampaikan. Walaupun satu ayat pun, satu potong, tak apa. Janji kita dapat sampaikan. Tu yang jemaah tabligh tu dia keluar sana 3 hari, 40 hari. Lepas tu apa lagi? 4 bulan. Lepas tu apa lagi? Setahun. Setahun ada? Setahun ada juga. Mana sebelum ni pernah juga keluar 3 hari. Musim-musim cuti sekolah. Pondok cuti yang keluar 3 hari. Tapi kadang-kadang kita keluar 3 hari ni macam-macam, kita bercampur. Keluar, duduk dalam masyarakat, betul lah. Tapi dalam jemaah kita ni kadang-kadang hak pergi sekali dengan kita ni ada hak isap opuk, kata macam mana macam ni kata ni. Kan? Hak isap opuk ada, mari anak dara orang lalu tepi dia apa ni kaca ni, tak betul kata macam ni. Ni rosak perjuangan Nabi kata macam ni. Dulu memang nak ikut, tapi kita ikut ni bila kita baiki daripada dalam. Bila mana duduk dalam kelompok macam ni, kita baiki, kita cerita balik hukum rokok gini, ada. Kita cerita balik buku hakam berkaitan dengan solat. Pasal jemaah tabligh ni dia lebihkan pada apa? Lebih pada fadailul a'mal. Dia cerita fadail a'mal, lebihkan kepada satu sudut tapi lemah pada satu sudut yang lain. Sedangkan ilmu ni ada dua, ilmu fadail dan ilmu masail. Ilmu masail, ilmu berkaitan hukum hakam, fardu ain, semua sekali tu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akhlak, semua dalam bab masail. Hak ni dulu sebelum pergi kepada fadail. Kalau dah mantap yang ni, baru kita cerita fadail, barulah kelebihan 27 semua kita akan dapat. Tapi kalau kita cerita 27 kali ganda, tiba-tiba bacaan pun tak betul, hukum hakam entah mana, dapat dah 27? Tak dapat 27. Tu zaman anak-anak dia keluar 3 hari dulu, zaman tu belajar di pondok dulu. Sebab tu hak ada, kalau macam jemaah tabligh zaman kita hari ni, kalau dia datang sini syarat, kena letak syarat. Syarat nak duduk bermalam sini 3 hari ke berapa hari, ustaz-ustaz kita datang kena duduk sini. Jangan keluar. Kalau kita buat majlis sini, dia duduk buat majlis kat sana, tak payah bagi wang. Tak kena pada kedudukan sebenarnya. Hak mana lebih utama? Hak cerita fadail ke hak cerita hukum hakam? Hak cerita masail hukum hakam ni lebih aula kita kena dahulukan. Lepas tu di masjid Taman Qasah sana, kalau nak masuk boleh, anak bagi tahu. Syarat ada program di peringkat kita masjid, ada jadual-jadual dah ni. Kena tunggu situ. Kalau keluar, tak tunggu situ, maka minta maaf, ni bukan tempat dia. Kita bagi macam ni. Berapa? Yang keempat. Yang ketiga. Tabligh. Menyampaikan. Yang keempat, fatanah. Fatanah ni bijak sana. Maksud bijak sana sini ni, bijak Nabi ni sampai satu tahap, Nabi ni fikir dunia bukan semata-mata dunia, bahkan dijadikan dunia ni bagaimana nak berjaya di akhirat. Nabi nak pastikan seluruh umat manusia ni bebas daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fikir Nabi. Maksudnya kita kena fikir macam tu juga. Jangan fikir kita je. Jangan fikir nak maju kita je. Nak fikir majukan seluruh umat manusia, bukan maju dunia saja, nak maju di akhirat. Hari ni orang duk lumba-lumba nak maju dunia. Duk kejar nak buat rumah besar, duk kejar nak cari pangkat, kejar cari duit, tapi rohani kosong. Tak ada siapa nak kejar. Pasal tak nampak. Sebab tu kita hak belajar ni, di samping kita cari dunia, pada masa yang sama pastikan rohani kita dihidangkan dengan hidangan-hidangan yang hebat untuk kita bahagia di akhirat nanti. Maknanya kita kena ambil sifat fatanah, bijak sana. Fikir kita ni biar kita fikir berdasarkan syariat Allah Ta'ala. Fikir kita jangan fikir dunia saja, bahkan fikir kita dunia dan akhirat. Nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Ada berapa orang? 25 orang Rasul. 25 orang Rasul. Semua sekali Rasul-Rasul berapa orang? 313 orang. 313 orang.
Yang 25 ni wajib diketahui. Yang pertama sekali Nabi Adam alaihissalam. Pertama sekali Adam alaihissalam. Yang kedua Idris alaihissalam. Yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat Nabi Hud alaihissalam. Yang kelima Nabi Saleh alaihissalam. Yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketujuh Nabi Lut alaihissalam. Kelapan Ismail alaihissalam. Kesembilan Ishaq alaihissalam. Kesepuluh Nabi Yaqub alaihissalam. Kesebelas Yusuf alaihissalam. 12 Ayyub alaihissalam. Ke-13 Syuaib alaihissalam. Ke-14 Musa alaihissalam. 15 Nabi Harun alaihissalam. Ke-16 Nabi Zulkifli alaihissalam. Ke-17 Nabi Daud alaihissalam. 18 Nabi Sulaiman alaihissalam. 19 Nabi Ilyas alaihissalam. Ke-20 Ilyasa alaihissalam. 21 Nabi Yunus alaihissalam. Ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam. 23 Nabi Yahya alaihissalam. 24 Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir sekali 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghulu bagi sekalian nabi-nabi terdahulu. Ni wajib kita tahu ni. Wajib kita tahu. Tapi hari ini senang dah nak tahu dah ni. Ada Kepulauan Raihan. Pulau Raihan dia bawa satu jalan mudah pada kita untuk hafal. Apa ni dengan jalan, apa ni alunan lagu nasyid. Anak-anak kita kat rumah senang hafal. Semua ni nama-nama nabi, nama-nama rasul ni dihafal dengan cara mudah oleh anak-anak kita. Nama-nama malaikat yang 10 tadi pun senang je dia tuturkan. Tapi kita insya-Allah senang kau. Kena tahu dah ni. Nanti anak-anak kita tanya apa benda ni. Dia tanya, lupalah satu ni. Kita mana nanti nak buka kitab. Kalau nak buka kitab okey, kita takut nanti dulu bagi nak baru nak beli kitab. Jangan. Jangan. Maknanya kalau dah ada kitab tu kira okey lagi lah. Kalau lupa ada rujukan kat rumah tu okey. Kalau lupa baru pergi nak beli kitab, Allahu Akbar, malu company lah kita. Buat malu company. Jemaah masjid tiap-tiap malam dengar kuliah, lalas sekali kitab pun tak ada. Kena cari kitab. Okey ya? Sila. Apa dia Nabi tu? Okey. Nabi ni beza antara Nabi dan Rasul. Dia dalam kaedah setiap Rasul tu Nabi dan tidak semestinya Nabi itu Rasul. Maknanya setiap Rasul tu memang dia dah jadi Nabi. Setiap Rasul tu memang Nabi dan bukan semua Nabi itu jadi Rasul. Okey. Kita ambil kaedah tersebut. Ana baca ada dalam kitab ni. Beriman kepada para rasul dan nabi merupakan rukun iman yang ketiga. Dalam kitab kita ni yang keempat Bagi orang Islam wajiblah yakin dan percaya bahawa Allah Ta'ala mengutuskan para rasul dan nabi kepada manusia ke dunia ini bagi menunjukkan jalan ke arah kebenaran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para rasul dan nabi yang terdiri daripada kalangan manusia bermula dengan Nabi Adam alaihissalam dan berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bagi nabi dan rasul terakhir. Walau bagaimanapun antara rasul dan nabi ada perbezaan. Ini kita kena tahu juga ni. Rasul diutuskan kepada seluruh manusia. Ini perbezaan. Rasul diutuskan kepada seluruh manusia, sedangkan nabi hanya untuk kaumnya sahaja.
Rasul untuk semua manusia, sedangkan Nabi untuk kaumnya sahaja. Dan semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak sebaliknya. Semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak sebaliknya. Maknanya tidak semestinya Nabi itu jadi Rasul. Okey. Rasul ini masing-masing mempunyai mukjizat tersendiri yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menguatkan pengakuan sebagai rasul dan nabi. Namun demikian masih ada manusia yang enggan dan tidak mahu mengakui kerasulan dan kenabian ini. Maknanya kita faham, Rasul, kalau Nabi diutuskan pada umat dia saja, Rasul ni umum, termasuklah Nabi SAW masuk dalam bab Rasul. Dan dalam bab ni juga ada disebut dalam bab ni berkaitan dengan Nabi Ulul Azmi. Hak banyak apa dia terima ujian yang cukup luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil Ulul Azmi. Ada berapa orang Nabi Ulul Rasul Nabi Ulul Azmi ni? 5. Kejap 5, kejap 4. Mana satu tu? 5. 5. Yang pertama, tak payah nak cerita lah, ni anak-anak kita tahu. Anak. Yang pertama, Nabi Musa. Hak senang sebut. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam. Lepas tu Nabi Muhammad kan confirm dah tu. Satu lagi. Nabi Adam tak ada dalam bab ni. Sulaiman. Sebut semua nanti jumpa satu. Okey. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Apa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, dan akhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni nabi-nabi yang cukup besar. Apa dari segi sudut ujian mengatasi nabi-nabi yang lain. Okey. Alaihi salam. Yang saya cuma alaihi salam. Alaihi salatu wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia punya itu? Apa ni? Namanya dah alaihi salam sampai Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ana pernah tanya juga apa ni tuan guru masa di pondok dulu. Kelebihan yang ada pada nabi ni mengatasi apa ni nabi-nabi terdahulu, dan disebut kepada nabi-nabi terdahulu, nabi kita lah sebagai ketua dan apa ni dipanggil penghulu bagi sekalian nabi. Dan paling banyak nabi-nabi terdahulu, Nabi Ulul Azmi ni, hak paling besar menerima ujian ni siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai nabi penutup, maka keagungan itu diberi kepada nabi sebagai ketua bagi sekalian nabi dan rasul. Maka dengan sebab tu kita sendiri, bukan kita sendiri je, Allah dan para malaikat pun selawat dan ucap salam. Ambil daripada situlah sallallahu alaihi wasallam. Selawat pun ada, salam pun ada. Ambil sempurna daripada ayat yang kita baca hari Jumaat tu, ayat berapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okey. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mengucap salam, mengucap selawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah dan mengucap salamlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salam yang sempurna dan sebanyak-banyaknya. Kena selawat macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sebut apa ni nama Nabi, sekalipun orang yang sebut tu tak ucap sallallahu alaihi wasallam, kita orang dengar kena ucap sallallahu alaihi wasallam. Pasal orang yang paling banyak sebut nama Nabi, selawat pada Nabi, dia orang yang paling dekat kepada Nabi dan paling dekat kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada dia beramal dengan amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okay, seterusnya wal yaumil akhir. Wa rasulihi ni banyak lagi sebenarnya nak cerita berkaitan dengan keistimewaan yang ada pada Nabi. Kita cerita sikit-sikit sudah. Pak akan jumpa pula lepas pada ni. Sebentar lalu. Okey, wal yaumil akhir. Dan yang kelima, percaya ataupun beriman kepada hari akhirat. Percaya ataupun beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat ni sebagai hari kesudahan. Hari kesudahan bagi kita semua, penentu antara bahagia ataupun celaka untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Yang penutupnya ialah syurga ataupun neraka. Sebab tu kita minta daripada hari ini, tak pernah lekang lidah kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta. Kita minta dunia kita nak hasanah, kejayaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kita nak di akhirat pun kita nak hasanah, bukan semata-mata nak berjaya dunia. Kita nak di akhirat pun hasanah, kejayaan di akhirat juga, dengan maksud berjaya di akhirat ni ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rahmat Allah Taala sehingga kita diberi ruang menikmati syurga Allah, dan pada masa sama kita minta jauh daripada azab neraka Allah. Wa qina azabannar. Kita minta jauh daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, maksud hari akhirat ni macam mana tadi? Okey. Dalam kitab ni kita boleh ambil satu perkongsian. Maksudnya ialah wajib beriktikad dan yakin akan wujudnya hari akhirat atau hari kiamat. Panggil hari akhirat pun boleh juga, ataupun nak panggil hari kiamat pun boleh juga. Wajib beriktikad satu masa nanti hari kiamat ataupun hari akhirat ni mesti akan berlaku sebenarnya. Mesti akan berlaku. Harinya pasti, tak dapat tidak akan berlaku. Bila waktunya berlaku, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Bila berlaku, tak ada siapa mengetahui. Tapi hak dah bocor dah. Bila? Hari Jumaat. Berlakunya hari kiamat ni pada hari Jumaat. Hari Jumaat. Bila tu? Jumaat bila tu? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bila waktunya berlaku, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Hanya Allah Ta'ala jua yang maha mengetahui bila berlakunya hari kiamat itu. Tak ada siapa yang mengetahui. Yang pastinya kita buat persiapannya. Buat persiapan untuk menghadapi saat sakaratul maut itu. Namun demikian ada dinyatakan beberapa tanda atau alamat berlakunya kiamat. Tanda-tanda tu banyaklah. Tanda-tanda kecil banyaklah zaman kita hari ini. Alamat kubra ada, dan alamat syughra pun ada. As-sughra pun ada. Kubra ni alamat besar. Sughra ni alamat tanda-tanda kecil. Alamat syughra itu adalah tanda-tanda awal bahawa dunia ini akan kiamat. Tanda-tanda awal dunia akan kiamat, tetapi waktunya masih lagi panjang. Tanda-tanda kecil ni berlaku menandakan dah ada dah. Dunia ni akan kiamat. Dengan tanda-tanda kecil ni ada berlaku. Ada anak derhaka pada mak ayah ada. Lepas tu orang lelaki tukar jadi perempuan, perempuan tukar jadi lelaki, ada tak? Ada. Bangunan orang berlumba-lumba nak buat bangunan tinggi-tinggi, ada tak amal ini? Ada. Masjid-masjid dijadikan tempat dibangga-banggakan dengan binaan yang hebat, tetapi jauh daripada program-program yang mendekatkan kita pada Allah Ta'ala. Ada tak? Ada zaman hari ini. Masjid dijadikan sebagai satu tempat tempat boleh panggil? Tempat pelancongan. Pergi ambil gambar pergi bertenggik sana, bertenggik sini, tak ada tempat solat. Solat tak ramai orang, 3 saf tak sampai. Tak ramai orang kecuali hari Jumaat je aja. Itu tanda-tanda kiamat berlaku tu. Maknanya bila mana tanda-tanda kecil ni berlaku, maka masih ada waktu untuk bertaubatlah. Taubat tu masih dibuka luar pada kita. Masih ada peluang untuk kembali ke jalan Allah. Maknanya kerja kita sebelum tanda-tanda besar ni timbul,
maka kerja kita hak dah Allah Ta'ala bagi ruang dekat dengan masjid, dekat dengan surau ni, tarik sahabat-sahabat kita di luar sana, anak isteri kita kepada ketaatan pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana tanda-tanda tu dah ada. Tanda-tanda kiamat tu dah ada dah pada hari ini. Riba sana sini, penipuan sana sini, tu tanda-tanda kiamat. Maka kerja kita hari ini, tarik masyarakat kepada ketaatan pada Allah, taubat pada Allah Ta'ala. Artinya apabila sudah ada tanda-tanda kubra menunjukkan bahawa dunia sudah hampir benar ke saat kehancurannya, pintu taubat sudah ditutup ketika itu. Bila mana mari tanda-tanda besar, maka taubat pun sudah, pintu taubat pun sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana pintu taubat sudah ditutup, tak boleh buat apa. Bila mana? Bila tu pintu taubat ditutup? Bila mana mari tanda-tanda besar. Antara tanda-tanda besar, matahari naik daripada barat. Sebelum ni kita tengok timur dan timur. Satu masa nanti dia naik daripada barat. Kita bermula tercengang ketika tu. Naik je daripada barat, pintu taubat ditutup oleh Allah Ta'ala. Pintu taubat ditutup oleh Allah Ta'ala. Matahari naik daripada barat. Pintu taubat ditutup. Nisbah pada individu, pintu taubat ditutup bila masa? Ni nyawa duduk di ghar-ghar. Nyawa duduk di ghar-ghar ni. Ghar-ghar ni halkum kita ni. Orang tengah nazak, sampai satu masa nak keluar tu kadang-kadang bunyi. Ada bunyi ghar-ghar tadi. Macam tu. Tu dia panggil ghar-ghar. Nyawa duduk di situ, maka pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita tahu tengok tanda-tanda sakaratul maut tu ada. Kalau kita menyaksikan orang sedang nazak, kita pergi tengok, nampak dia ni sebelum ni sakit lama. Contoh, lama sakit, tiba-tiba sihat. Sihat boleh bangkit, minta ni nak makan, jangan tinggal. Kalau dia minta ni layan. Di samping tu kawal dia dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal pesanan-pesanan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana besar kemungkinan tu penutup. Syarat dia sakit tenat. Sakit tenat dalam bab ni. Tapi kalau biasa tak ada benar-benar sakit tenat hak lama lah. Sakit tiba-tiba sihat. Sesihat-sehatnya macam biasa. Boleh bangun. Tu bukan sihat betul-betul nak sihat. Biasanya macam ni. Maka jagalah ketika tu. Jaga dengan kawalan syariat. Baca Quran jangan tinggal ketika tu. Lepas tu kalau boleh sentiasa ajar 2 kalimah syahadah ketika tu. Minta banyakkan taubat, istighfar, banyak-banyak cerita. Moga-moga dia boleh taubat. Kenapa? Kerana tanda-tanda ketika tu dah ada lah ketika tu. Kemungkinan besar ketika tu nyawanya sudah diambil ketika tu separuh badan. Daripada ujung kaki dah tarik dah perlahan-lahan ketika tu. Sebelum sampai kepada ghar-ghar tadi. Dah sampai sini, ceritalah apa pun tak boleh buat apa. Paling-paling kurang kalau dia ni tak boleh bercakap, sampai satu tahap kita pergi bisik kat telinga dia. Ucap la ilaha illallah. Jangan pergi ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu tak betul. Itu bukan cara untuk talqin orang yang sedang dalam sakaratul maut. Susah nak sebut panjang lebar. Kena ucap hanya la ilaha illallah. Jangan pula kita ajak aku dah ajak pergi surau kata nak pergi. Ajak pergi masjid dengan kuliah kata nak pergi, kan susah ni sekarang. Jangan, tu bukan masa dia nak ceramah masa tu. Bukan masa nak ceramah. Pergi je kat telinga dia ketika tu, ada ulama bagi tahu kalau dia tak boleh sebut apa benda sekalipun, kalaulah dia sebut Allah pun berhenti ucap apa-apa ketika tu. Jangan lagi bercakap dengan dia ketika tu. Ataupun ada juga yang bincang dalam masalah ni, sekalipun dia tak boleh sebut Allah pun ketika tu, tiba-tiba kita pergi kat telinga dia, kita ucap la ilaha illallah, tiba-tiba dia hanggup macam tu. Tanda dia respon dengan ucapan kita tadi. Hanggup tu tanda mengiyakan ucapan kita tadi, maka berhentilah daripada ajar ketika tu. Nak ringankan beban ketika tu, kalau boleh ambil air, ambil daripada apa yang berlaku pada Nabi, ambil segelas air tu, secawan air, basuh bahagian muka. Bila mana kita penat kena air macam mana jadi? Sihat kan? Sihat. Maka ajar mengucap masa tu.
Kena macam kita kena tahu benda-benda gini ni. Pasal setiap kita ni mesti akan lalu benda-benda macam ni. Pasal kita ada ayah, kita ada mak, kita ada anak. Benda ni mesti akan berlaku pada kita. Kadang-kadang kita sendiri akan bukan kadang-kadang, mesti dihadapi oleh kita semua. Dan masa itulah kita akan rasa, oh ustaz bagi tahu ni kena kat aku ni. Kita berhati-hati. Okey. Tu hari akhirat. Maknanya tanda-tanda tu kita kena tahulah. Tanda-tanda kecil kita kena tahu. Cuma tunggu tanda-tanda besar pada hari ini. Tunggu matahari naik daripada barat. Dan banyak lagi tanda-tanda lain lah. Okay. Dan yang terakhir sekali, wabil qadri khairihi wa syarrihi. Dan yang keenam, percaya ataupun beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, baiknya dan jahatnya. Baik pun daripada Allah, jahat secara hakikat ni. Kita cerita ni secara hakikatnya datang juga daripada Allah. Walaupun kita dengar penceramah-penceramah kita sebagai penuntut, dia kata yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu daripada kejahilan dan kekhalalan diri saya sendiri. Memang macam tu dari segi sudut adab. Hakikatnya kedua-duanya baik datang daripada Allah, buruk pun datang daripada Allah Ta'ala juga. Tapi dengan sebab apa? Dengan sebab kelemahan yang berlaku pada kita. Dengan sebab tu berlakunya buruk tersebut. Wajib kita beriman kepada ketentuan baik dan buruk tersebut. Menentukan rukun iman yang 6 ni. Rukun iman yang 6 ni wajib kena 6 bagi kita semua. Tak boleh tinggal walaupun satu. Tolak satu, jawabnya kosong. Walaupun beriman pada Allah dah, tiba-tiba tak nak terima malaikat. Ataupun tak nak terima kitab, tak nak terima rasul. Nak ambil kitab saya, tak nak terima hadis Nabi, nak tolak. Macam apa nama? Kasih Ahmad, bukan kasih selamat. Dia tak nak guna hadis. Dia nak guna Quran semata-mata. Tolak juga. Pasal sifir dalam pengajian ilmu akidah ni, 6 tolak 1 bukan lagi jadi 5. 6 tolak 1 kosong akidah kita. Boleh menyebabkan kita syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena berhati-hatilah dalam urus kehidupan kita pada hari ini. Di zaman kita ni lagi mencabar sebenarnya. Yang mesti kita hadapi, tak dapat tidak dengan kefahaman, tak dapat tidak dengan ilmu. Kalau semangat semata-mata, habis dengan gitu je. Okey. Terima kitab satu setengah. Terima kitab. Tak boleh kau. Terima kitab separuh pun tak boleh kau. Bukan kata separuh. Satu ayat kita tolak pun tak boleh. Bukan kata satu ayat. Satu kalimah yang melengkapi satu ayat tu pun tak boleh. Satu huruf yang melengkapi ayat-ayat Allah Ta'ala pun tak boleh tolak sebenarnya. Tak boleh tolak. Mana kita tak nak buang ayat ni je. Lalas sekali pincang jadi ayat tadi. Kita buang satu huruf je. Alif je. Tiba-tiba je tak betul. Tolak semua alif tadi. Jumpa alif tolak. Tiba-tiba tak boleh. Kita nak baca Quran dengan sebab tak lengkap tadi. Maka boleh menyebabkan rosak juga akidah kita. Itu dalam bab akidah lah. Kita macam mana? Nak berhenti? Belah? Habis bab ni. Bab bagus dia. Boleh tak? Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dan bermula makna la ilaha illallah itu tiada. Anak tak reti nak baca kat ni. Bermula makna la ilaha illallah itu tiada yang disembah. Sembah dengan sebenarnya kecuali Allah itu Yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaan yang bawah tu. mana? Tiada ada. Itu tiada yang Tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya itu pada keadaan melainkan Allah Subhanahu wa taala ini. Okey, ni ada huraian panjang lebar ni. Nak cerita lain kali ni. Nak cerita pasal macam mana? Perkataan ni. Okey. Mana? Kita cerita lain kali hari ni. Alamatul bulugh salasun ni masuk dalam bab fiqh lain aku lagi. Ini nak cerita panjang lebar berkaitan dengan tuntutan
apa ni la ilaha illallah ni panjang lebar cerita dia berkaitan dengan ubudiyah seorang hamba kepada pencipta ni. Kita cerita lain kali insya-Allah. Jadi sebelum tutup ada soalan? Sila. Karamah. Karamah ni dia diberikan kepada wali-wali Allah. Maknanya diberikan kepada manusia biasa, cuma manusia-manusia terpilih lah. Antaranya kepada wali-wali Allah. Dipanggil karamah. Karamah. Mukjizat ni tertentu kepada Nabi, kepada apa ni, anak Nabi dan Rasul. Mukjizat. Tak dapat pada orang apa ni, wali-wali, guru-guru kita ni tak ada lah. Cuma adanya dia panggil karamah. Nak dapat karamah pun punya susah hari ni. Dapat karamah pun punya susah. Kecuali orang dulu kita dapat lihat zaman tu kenali dulu banyak karamah-karamah tertentu. Zaman kita hari ni kemungkinan ada minta ke ataupun anugerah? Anugerah. Memang benda ni bukan minta. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala melalui ubudiyah kita pada Allah Taala. Dia jadi dengan sendiri. Kalau zaman tu kenali dulu, kalau kita selidik balik anak-anak murid dia untuk baju macam-macam tu dia. Ada karamah yang tersendiri belaka. Ada karamah yang tersendiri. Cuma ada satu lagi dia panggil apa ni, istidraj pun ada. Istidraj ni apa ni, Allah Taala bagi pada siapa ni? Tengok lebih dia. Semayang tidak. Puasa tidak. Jumaat tak pergi, tapi kaya raya. Hebat dia. Ni dia panggil apa? Istidraj. Ada satu lagi dipanggil ma'unah. Ma'unah ni Allah Ta'ala bagi kepada orang biasa. Pertolongan bagi pada orang biasa, orang yang beriman biasa dipanggil ma'unah. Dipanggil. Macam-macam kita, label-label kita ni lebih kepada ma'unah dipanggil. Cuma dalam peringkat wali-wali Allah, orang yang hebat, guru-guru yang hebat ni, dari segi sudut amal ibadah dia dipanggil apa tadi? Karamah. Daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dipanggil mukjizat. Cuma kita ni Karamah sama kasyaf. Kasyaf ni adik-beradik dia lebih orang-orang tertentu je. Cuma dalam bab kasyaf ni kena beza juga sebenarnya. Ada juga dalam bab kalau kita mengaji perbuatan Islam, kena tanya Ustaz Saiful ni. Ada orang dia nampak ni ada 3 ekor kat dalam tubuh dia ni. Ni bukan kasyaf dia panggil. Ni orang tengah dirasuk. Kalau dia nampak ketika tu, dia sendiri tengah dirasuk. Kalau dia dalam keadaan sedar, dia dakwa macam tu, kalau ikut pendapat Imam Syafi'i kita, boleh menyebabkan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan kasyaf macam tu. Oh ya. Ana pernah berdepan dengan satu rombongan, satu bas di Datuk Ahmad Ghazali. Dia balik daripada Lumbung masa tu. Ana habis kuliah di apa ni dah surah apa tu? Surah Ihsaniyah. Habis kuliah saya ada orang tadi, ustaz kata boleh datang tak? Ni ada satu bas. Satu bas macam mana nak buat ni, kata kita seorang. Turun je pijak bumi pam jatuh. Pijak bumi pam jatuh, semua jatuh dengan guru-guru sekali. Macam mana buat? Kata ya Allah, kata kemungkinan Allah Taala nak uji kita. Anak balik ke rumah. Balik ke rumah apa semua, ambil wudu, apa ni, makan-makan sikit. Pergi sana, ya Allah kata satu bas, berapa bas satu bas? 40 orang lebih. Dengan guru-guru sekali, ada hak pokok silat. Tu dia, betul penat. Kita tak pandai bersilat. Ada hak tukang pom ada kat belakang. Dia kata ustaz, lawanlah dia ustaz. Lawanlah dengan silat. Kata kita tak belajar nak lawan dengan silat. Nak lawan dengan silat, kata orang tengah macam ni, kalau kita pukul dia sakit free dia tu. Lu tengah-tengah macam tu, kita buat boleh, alhamdulillah seorang. Boleh lah, balik. Boleh je balik. Balik. Dalam sekali ada 3 orang yang terakhir. Hak 3 orang terakhir tu pukul apa tahu tak? Pukul 3:30 pagi. Keluar hak ni masuk yang ni. Dalam sekali marilah geng silat gayung. Tak tahu silat gayung apa benda, mari dengan isap okoknya. Kata Ustaz, relax dulu. Saya pula. Anak tengok air kata ni susah ni macam nak dicampur aduk habis ni. Dengar isap okok kita tak belajar, dah bercampur aduk macam tu. Dalam sekali dia pun buat 3 orang. Yang perempuan tu bersilat. Dia pun bersilat. Dia belasah hidup depan mak ayah kawan. Meninggal mak ayah kawan tu lah. Yang sakit, budak 3 orang. Dia belasah hidup. Yang budak ni kena rasuk. Dia berlawan dengan silat kayu kawan ni.
Lepas dia bagi tumpang biru-biru. Apa ni budak sekolah ni? Anak kata, minta maaf lah, anak tak mengaji benda ni, nasihat macam ni. Anak nasihat pada guru-guru kata, minta tolong adik-adik 2-3 orang ni kata, kalau nak minta tolong saya, minta balik. Minta balik. Lala sekali, dia dakwa, dia kata, dalam badan apa ni, budak-budak perempuan ni, dia kata, budak perempuan, yang 3 ni, 3 budak perempuan. Badan besar. Kan? Badan besar. Sekali dia kata ada 40 ekor dalam. Anak kata ni dah bercanggah dengan apa kita belajar sebenarnya. Ada 40 ekor, dia pun buat siap dengan juru apa semua, bertumpang sana, tumpang sini. Penat-penat pergi sahur kat luar. Dia kata, kat luar tu ada ramai lagi, 1 bas ada. Ya Allah, lagi ramai kat luar. Ni dia bukan panggil apa tadi? Panggil kasyaf. Hak ni kalau dakwa dalam keadaan sedar boleh menyebabkan syirik pada Allah Ta'ala. Kalau dakwa dalam keadaan dia ni tak sedar ketika tu, dia ni dikira dirasuk ketika tu. Kira dirasuk. Allah hak nampak jin ni, hak nampak jin ni hanya orang yang kena rasuk. Kalau dia kena rasuk, dia sendiri tu kena rasuk. Boleh. Sebab tu kena berhati-hati juga dalam bab ni. Sebab tu kalau kita pergi jumpa seorang-seorang tu, dia kata ada 15 ekor lagi. Balik tak payah duduk lama situ, takut dengan kita lingkup akidah kita. Baliklah. Sebab tu kita mari mengaji. Kena mengaji ni bukan sekadar ni. Hak mengaji di masjid ni satu bab. Hak ilmu-ilmu lain kena mengaji juga sebenarnya. Dalam bab perubatan kena mengaji juga sikit banyak. Paling-paling pun nak jaga diri kita, anak isteri kita. Okeylah. Tapi alhamdulillah tempat kita ni, kursi kita sendiri bagus. Hebat. Okey, ada lagi? Ustaz ni nak tanya saya apa yang Ustaz sebut tadi. Pertamanya tentang tauhid lah. Saya tauhid ni itulah kita pekoh lah, tapi saya tanya bab tauhid sikit lah. Tentang sifat menjadikan. Sebab Ustaz pun sebut Ustaz Kafar dulu. Sebab saya pun baru tengok anak saya dah baru yang tengok yang ni pun tengok buku Najah 1 dah Kafar ni, sifat-sifat menjadikan. Contohnya dia kata kalau buat perahu ni manusia menjadikan, angin ni Allah menjadikan. Sedangkan kalau kita ikut tauhid dulu, kesemua ini kejadian ini dijadikan oleh Allah. Manusia ni bersifat hanya mereka dan mencantumkan kejadian-kejadian Allah saja. Sifat menjadikan. Macam mana tu? Dalam betul dalam buku Surah Kafar ni. Betul dah buku tu. Cuma cara pemahaman kita tak boleh betul. Okey. Maknanya Allah Ta'ala ni menjadi secara umum. Ma siwallah dipanggil al-alam. Ma siwallah al-alam. Perkara yang selain daripada Allah dipanggil alam. Alam ni benda. Alam ni benda yang baru. Al-hudus. Benda yang baru. Baru ni pasal apa? Yang jadi baru. Pasal dia baru diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang qadim hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada tu, baru semua. Okey. Maknanya angin siapa jadi tadi? Allah. Kita siapa jadi? Allah. Buku ni manusia yang buat. Buku manusia buat. Yang buat manusia siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dari segi sudut asas sebenarnya semua sekali dalam alam ini kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi. Kita ni hak buat ni. Kita yang menjadikan ni. Bukan maksud menjadikan asal usul tu. Kita menjadikan benda-benda yang dah baharu di sebalik baharu. Baharu di sebalik baharu. Kita ni baharu dah. Kita jadi. Masak nasi kat rumah. Allah Ta'ala masak nasi tak? Tak ada. Kita yang masak nasi kan? Allah Ta'ala tunggu Allah Ta'ala masak nasi biryani. Tunggulah jawabnya. Sebab tak ada. Sebab musabak tak ada. Sebab tu kita kena ada faiza azam tak fatawakkal ala Allah. Maknanya baru jadi macam tu. Maknanya kita kena faham, jangan satu jangan faham semua tu Allah Ta'ala jadi. Dalam bab ni pun kita kena Allah Ta'ala jadi ni. Allah Ta'ala tulis semua ni. Tak, bukan macam tu. Allah Ta'ala jadikan kita ni faham ilmu ada ni, kita sampai boleh menulis tu. Allah Ta'ala kontrol situ. Kita ni dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita boleh menulis pada hari ni situ. Kita boleh memasak tu. Semua tu daripada Allah Ta'ala. Cuma kita cantum-cantum. Maknanya dengan daya usaha manusia. Macam hukum syarak. Hukum syarak ni hukum Allah. Dia ada satu lagi hukum sinai satu lagi. Lepas tu dia ada hukum warak. Lain pula tu. Contohnya
Hukum syarak ni hak kita belajar sebelum ni 5 ataupun 8 perkara apa ni. Hak tu ketetapan khusus daripada Allah Taala, tak boleh kita langgar. Hak hukum Sinai pula. Hukum Sinai ni hukum manusia buat. Dia kaji. Apa patut hukum ni? Patut. Sepatutnya Allah Taala buat dalam bab hukum, tapi dengan sebab kita mentadbir dunia ini mengikut kesesuaian masa yang kita hadapi, maka peraturan ni perlu dibuat. Contohnya lampu isyarat tu. Allah Taala buat lampu isyarat tu. Merah, kuning, hijau. Ada ketetapan daripada ayat Quran? Tak ada. Tapi kaji balik, bincang balik, buat ketetapan. Merah ni tanda berhenti, kuning tanda berhati-hati, hijau tanda jalan. Okey. Maknanya sebelum ni ada hukum tu tak? Ketetapan tak ada. Dia baru ada. Tu dia panggil Sinai. Sinai ni benda yang baru kita buat. Siapa buat? Kita sendiri buat. Manusia buat. Selepas kita bincang-bincang, kebaikan untuk kita, kebaikan untuk orang lain, dan kebaikan untuk semua lah. Maknanya boleh langgar tak? Boleh langgar tak? Boleh. Ni bukan langgar hukum syarak ni. Boleh. Hak tu boleh langgar. Bila mana selamat nyawa kita, selamat nyawa orang lain. Maknanya kalau kereta tengah banyak, kita ni bukan hukum syarak ni langgar ya. Pang tombang seorang mati situ. Dosa kita ketika tu kira bunuh orang situ. Kenapa? Kerana walaupun bukan Allah Taala buat ketika tu, wajib kita patuh selagi mana ianya ada kebaikan untuk kita. Kan maqasid syariah salah satu nak jaganya nyawa. Maknanya kena buat juga. Jangan ni lampu isyarat ni Allah Taala tak buat, tak payah buat. Tak payah patuh. Memang tak payah patuh satu sudut. Bila mana bebas daripada apa ni berlaku segala bentuk-bentuk musibah, tak ada masalah. Subuh pukul 4 pagi. Tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang, tak ada. Duk tunggu je situ. Ya, langgar ya. Langgar tak ada masalah pun. Langgar je. Ni tak berdosa dalam ni. Tak berdosa. Anak pun langgar. Nak pergi kuliah subuh, ni hulu langgar. Tengok sana, tengok sini, masa lewat ni. Langgar je. Tak ada isyarat. Tak ada lampu isyarat lagi. Pukul 4 pagi, tak ada orang. Pasal ni bukan hukum syarak. Hukum ni berkuat kuasa semenjak daripada jalan kita ni apa ni anda jadi sibuk, dia berkuat kuasa. Bila mana ada lampu isyarat. Maknanya waktu manusia jadi kena patuh. Bila mana ada kebaikan untuk kita bersama. Hak Allah Taala jadi secara umum. Alam semesta, bahan-bahan. Kita kena etikot gitu. Boleh? Okey, habis. Sambung lain kali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.